Ku dengar melodi cinta yang menggema, terasa kembali gelora jiwa mudaku, karena tersentuh alun lagu semedu kopi dan dur, api asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi dan dur. Irama kopi dan yang ceria menyengat hati menjadi gairah, membuat aku lupa akan cintaku yang telah lalu, api asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi dan dur. Irama kopi dan dur yang ceria menyengat hati menjadi gairah, membuat aku lupa akan cintaku yang telah lalu, api asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi dan dur, karena terlena oleh pesona alunan kopi dan dur, karena terlena oleh pesona alunan kopi dan dur. Okey, itu dia. Kopi Dangdut sebagai permulaan untuk hari Ahad yang cerah hari ini. Ya, nasib baik saya dan Fetria tidak bangun dan berdandut bersama. Terima kasih banyak-banyak kepada Lemon Lime. Lemon? Oh, kebetulan. Sama pula kita banyak baju. Lebih kurang sama dengan nama kumpulan awak. Temanya. Okey, dan tadi Kopi Dangdut pun nampaknya kopi pagi ni pun ada yang pahit, ada yang manis. Betul. Sebab semalam memang betul-betul kopi ini digegarkan dengan kopi pilihan raya. Semua berbincang tentang menuju misi menawan Putrajaya semalam. Ya, jadi inilah bermulanya kempen dan sebagainya, katanya perang pilihan raya sudah pun bermula. Ibu skala pilihan raya yang amat sengit. Kalau dulu mungkin kita tengok satu lawan satu, sekarang ni mungkin melibatkan pecahan yang entiti yang berbeza dan ada kawasan sampai 10 calon yang bertanding. Tak apa, nanti kita akan bincang secara ilmiah dengan pakar analisis politik untuk melihat tentang cabaran PRU pada kali ini. Yes, betul. Jadi sekarang ni kita mula-mula nak bagi tahu kepada anda semua, jangan lupa sebenarnya untuk tonton kami juga di Facebook Live Malaysia hari ini. Kalau contohnya terlepas nak keluar selepas ini, tak ada dekat rumah, boleh juga. Dan tinggalkan komen-komen anda, bagi tahu kami pendapat anda ataupun apa-apa sahaja anda ingin kongsikan. Baik, sambil anda menikmati ataupun sarapan pada hujung minggu ini bersama dengan teman, saudara semua, kita nak juga saksikan sisipan akhbar hujung minggu. Ini penting untuk kita ketahui. Tapi kesemuanya pastinya menampik tentang bagaimana pilihan raya memberikan impak kepada bakal pengundi. Dan untuk tahun ini, seramai 21.1 juta pengundi akan membuat pilihan. Yang tak mengundi pun dikira mengundi. Itu penting sebab anda ada hak untuk laksanakan hak demokrasi anda. Ya, jadi tanggungjawab anda juga sebenarnya. Dan saya nak bacakan sedikit daripada Minggu Malaysia. Saya tertarik dengan gambar yang dipaparkan karikatur di sini ya. Itu dia seperti satu pertandingan lomba lari sebenarnya. Dan apa yang menarik adalah 1,386 calon tentukan kemenangan parti, 441 rebut don dan 940 parlimen. Dan sebenarnya satu je saya nak kongsi. Tahu tak sebenarnya meningkat ya kalau dikatakan 945 calon bertanding untuk 222 kerusi parlimen, 28% meningkat daripada PRU yang lepas. Bayangkan itu yang katakan ramai itu kan. Tapi jangan bimbang. Kami akan ungkapkan, kita akan rungkaikan bersama dengan penganalisis politik dan akhbar lain juga menampilkan sisi yang sama.
perlombaan untuk mencari yang berhormat yang akan berbakti pada kawasan anda di Parlimen. Ya. Dan nanti selepas ini kita mungkin ada negeri yang belum dibubarkan, akan ada lagi pilihan raya negeri dan pastinya memberikan impak kepada corak pentadbiran dan polisi yang bakal dibuat. Misi besar ini perlu kita sempurnakan. Jadi nanti mengundi di mana? Saya mengundi di Negeri Sembilan. Oh, okey. Itu saya dulu sekolah dengan sana kan. Okey, tapi okey. sekarang ni itu saya ke Negeri Sembilan. Abang Fatty di mana? Di Perak. Sekarang ni kita nak ke utara. Sebab mungkin anda semua mencari lokasi sarapan yang menarik di utara. Ada ni di Arau Perlis. Katanya dekat dengan Bendang. Arau? Arau Perlis. Kawasan tumpuan juga ni. Kan. Jadi kita nak tengoklah bagaimana sarapan di sana. Apa yang menarik. Mari saksikan. Itu dia. Okey. Itu dia. Dah ada pun di TV. Ya Allah, itu dia. Oh, tadi kita tak bersedia lagi? Okay. Assalamualaikum. Salam. Dul Ashikin. Ashikin. Teratak Bonda ya? Ya, betul. Okey, kalau di Arau tu spesifiknya di mana? Di Kubang Gajah sebelum flyover nak ke Arau. Okey. Sebab itulah Perlis ni kita senang je nak cari kawasannya kan? Tengok belakang tu hijau semua. Jadi kalau ikutkan apa yang paling unik yang disajikan di Teratak Bonda ni, silakan Syikin. Okey, makanan yang kami sediakan adalah makanan tradisional dan semua itu adalah homemade daripada saya dan ibu saya yang masak. Baik, kalau nak tahu juga sarapan tradisional kan, apa yang sedap, apa yang menarik untuk kami boleh rasalah kalau nak pergi ke sana. Boleh saya kongsikan ada di atas meja? Boleh. Okey, tu yang tu kita bawa tu. Okey, apa yang ada Syikin silakan. Itu dia. Ini yang ini adalah Apa tu? roti. Roti puri ke ataupun roti Arab kalau tak silap saya kalau di Perlis? Tak, roti puri. Roti puri. Lepas okey. tu? Dan ini signature kan. Baik. Okey. Dan ini yang spaghetti. Wow. Nasi lemak lah tu Kalau ya? macam tu berapa harga Syikin? Kalau di Perlis? Nasi lemak. Ya. Kami tak dengar berapa. Kalau macam tu berapa harga dia? Yang ini RM6. Masya Allah. Set RM4. Okey, satu set. Okeylah sebab ambience dia Bendang, sawah Bendang kan? Betul. Yang ini yang Ah. duduk ikan kering. Wow. Tu dia, ya Allah, terliur pagi-pagi ni. Itulah, terliur dah rasa macam nak terbang Depan pergi tu sana. nampak macam Belanda kan? Unik sekali. Baik, jadi kalau ikutkan kepada feedback ataupun respon daripada pengunjung yang datang, apa komen mereka, Syikin, setelah menikmati di Teratak Bonda ni? Alhamdulillah, saya mendapat review yang Review yang positif. Jadi, nak tahu juga, selalu yang datang ni memang orang Perlis ke ataupun ada orang luar? Ada orang datang dari Kedah ke? Nak tahu juga. ada juga orang luar yang dia pun tengok melalui TikTok, Ya. IG. Baik. Roti tu pun ada. Roti pun roti titap ya bagi. Okey, baik. Okey, nak tahu tak kalau contoh kalau kami bawa keluarga datang dalam 5 orang lah, 5 orang. Berapa ringgit yang harus disediakan untuk menikmati makanan di orang awak? 35. Oh, RM35 sahaja. Oh, ya Allah. Itulah, Memang saya murah. bukan nak cakap apa, saya pernah duduk utara. Memang makanan di sana sedap-sedap dan Macam murah. saya pergi syuting di utara kan. Dia nak bayar. Dia kata, buat banyak sangat ni. Rupanya menu yang banyak, harga yang sebegitu. Ya. Jadi. Okey, waktu ni ramai tak ada yang datang makan sekarang ni? Kita nak tengok keadaan keliling, Syikin. Mungkin ada yang dah sampai makan tu. Saya akan tunjukkan dengan sekeliling. Ya, kami nak tengok. Ramai. ramai. Macam keduri ni. Ya Macam Allah. keduri, betul. Berapa ramai petugas ataupun bekerja, Syikin? Alhamdulillah. Bekerja berapa ramai? Bekerja 9, kadang-kadang 10 orang. Ramailah. Saya nak buat praktikal lah kat situ. Okey, saya boleh buat review makanan. Okey. Nak tahu juga waktu operasi daripada pukul berapa sampai pukul berapa tu? Jam berapa? Syikin? Saya tak dengar. Waktu operasi, maksudnya buka pukul berapa? Pukul 7.45 pagi sampai pukul 12 tengah hari. Baik. Okey. Tapi memang tertarik ramai orang ni. Memang sedap saya tengok. Kan? Di gambar pun sedap. Pembuktian pada pengunjung yang datang pun sedap. Ya. Okey, semoga berjaya untuk mungkin lepas ni dapat buka cawangan pula Syikin. Ya. Ataupun tunggu kami mai lah. Kami mai memang boleh. betul-betul nak pergi sana. Okey. Terima kasih.
Terima kasih Syikin. Wow, saya bila tengok Perlis Tok Bendang tu memang. Tapi ada satu yang saya suka kat Perlis, capati dia. Oh betul. Kan? Betul, capati sedap. Roti Arab. Tapi sekarang ni yang melanda Perlis saya tak jangka, banyak kedai kopi. Betul. Sesuai dengan lagu kita tadi, Kopi Dangdut. Okey. Baik, sebenarnya kita ada satu lagi paparan sebenarnya, Pak Fetri. Ini juga dekat dengan tempat saya ni, di Lumut. Ini tentang laman karya Lumut. Ini sesuai untuk anda berhujung minggu, santai-santai, bertemankan bayu laut. Edukasinya menarik. Wartawan kita ada laporan untuk anda. Kita saksikan. Lumut Perak selalunya sekadar menjadi pusat transit ke Pulau Pangkor. Ramai yang terlepas pandang dengan pelbagai tarikan yang terdapat di kawasan sekitar. Laman karya Lumut atau lebih dikenali sebagai Lakar ialah pusat kesenian Lumut yang ditubuhkan oleh golongan muda yang berasal dari negeri Perak. Bangunan yang dahulunya terbiar kini lebih meriah pada waktu malam, terutama hujung minggu. Muhammad Najmi Jamaluddin, 38 tahun, yang merupakan seorang bekas pembantu jurutera, kini pemilik laman karya Lumut. Dia berhasrat untuk menjadikan komuniti penggiat seni di sekitar kawasan Lumut ini terus berkembang maju melalui platform sedia ada. Berbekalkan kesungguhan dan usaha, Najmi berjaya menjadikan ruang santai ini sebagai satu destinasi menarik sekaligus mengetengahkan bakat seni anak-anak muda Perak. Sejak daripada mula penubuhan laman karya Lumut ni, kita mensasarkan ia sebagai sebuah hub seni, iaitu kita mahu komuniti seni setempat, iaitu di daerah Manjung ini mempunyai satu tempat untuk sebagai platform kepada pembangunan seni, khususnya kepada anak muda lah di kawasan ini. Dan daripada situ kita mahu sama ada penggiat muzik, penggiat seni, puisi, penulisan dan filem-filem pendek mempunyai satu ruang dan kemudahan yang boleh digunakan bersama sebagai sama ada mata pencarian ataupun karier dan juga pembangunan seni setempat. Di samping menjadi tempat pengamal seni berkumpul dan mempersembahkan hasil seni mereka, pelbagai kemudahan turut disediakan. Antaranya hostel backpackers, kafe, penjualan seni lukisan serta aktiviti riadah yang sesuai untuk seisi keluarga. Lakar juga menjadi tempat pencinta alam berkongsi informasi kepada orang ramai, khususnya penduduk tempatan tentang kepentingan menjaga alam sekitar. Persatuan Aktivis Sahabat Alam atau Kuasa Pula ialah NGO yang bertindak membantu dalam pemeliharaan flora dan fauna. Buat masa ini kita lakukan aktiviti pendidikan melalui konservasi dan juga terutamanya contoh di daerah Manjung ini kita lebih fokus kepada usaha konservasi pendataan penyu and then usaha konservasi untuk penanaman semula bayi bakau di daerah Manjung sepanjang Sungai Dinding. And then bagaimana kita nak kekalkan lagi biodiversity yang ada di hutan simpan Segari Mintang. Yang uniknya kerana hutan simpan Segari Mintang ini merupakan hutan bukit pantai yang jarang ada di Semenanjung Barat Malaysia lah. Dan ia merupakan yang terbesar di Semenanjung Barat Malaysia. Peluang berada di ruang riadah ini pasti memberikan keterujaan di samping menambahkan ilmu pengetahuan yang lebih meluas mengenai seni dan juga sumber alam semula jadi. Engkau minta intan permata, tak mungkin ku mampu. Tapi sayangkan ku capai bintang dari langit untukmu. Jika engkau minta satu dunia, akan aku coba. Ku hanya mampu jadi milikmu, pastikan kau bahagia. Hati ini bukan milikku lagi. 1000 tahun pun akan ku nantikan kamu. Sayangku, jangan kau persoalkan siapa di hatiku. Terugi di bintang, tak mungkin hilang cintaku padamu.
Baik, kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Saya dan Fatty Raya, daripada mula tadi kami dah terasa dah macam, hari ini memang kita punya topik adalah tentang kehangatan politik. Ya. Ya, dan kita juga nak melihat dalam konteks bagaimana analisis politik mampu untuk menguraikan, sebab ini dari segi kajian sangat menarik kerana memberikan impak dan juga dinamika yang berbeza. Bersama dengan Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi, merupakan analisis politik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Profesor pada Jabatan Suri Budaya Akademi Belajar Melayu, Semalaya. Baik, kali ini itulah, kalau dulu kita tengok 10 tahun lepas ke semua berbeza ya. Kali ini memang sulit untuk dijangka. Sebab itu disebut sebagai ibu segala pilihan raya. Mungkin pada pengamatan Profesor, jadi macam mana melihat kali ini berbeza, momentumnya lain dari yang sebelum-sebelumnya? Saya kira saya lebih melihat pilihan raya kali ini lebih meriah dan terdapat peningkatan lebih 20% penyertaan dalam pilihan raya. Ini membuktikan bahawa proses demokrasi itu diraikan, disuburkan dan amalan ini berlaku secara sihat. Namun pada masa yang sama kita perlu ingat, apabila terdapat pertandingan yang begitu terbuka kepada ramai, ada kursi yang ditangi 10 penjuru, ada 8 penjuru. Di satu segi ia memberikan pilihan yang begitu luas dan terbuka kepada orang ramai, kepada pengundi untuk memikirkan. Tapi pada masa yang sama ia boleh menyebabkan pecahan undi itu berpecah. Jadi ini dilemanya, tapi rakyat akan pengundi akan memilih yang manakah yang terbaik di setiap calon-calon yang bertanding. Adakah berdasarkan parti mereka, adakah berdasarkan calon itu sendiri ataupun kombinasi, ataupun berdasarkan pandangan-pandangan lain yang mereka yakin perlu diundi bebas. Dan bukan merupakan perkara yang luar biasa, calon bebas boleh menang. Jadi ini yang kita boleh lihat nanti. Menarik sekali bercakap tentang calon bebas. Kalau kita tengok kali ini memang ramai calon bebas yang bertanding dan mereka tidak ada dikaitkan dengan mana-mana parti sekalipun. Jadi apakah mungkin cabaran, katakan tadi salah satunya adalah pecahan undi. Tapi juga bagaimana agaknya semua orang akan memilih calon? Sebab ada calon bebas yang memang dilihat rekodnya memang setia pada parti ya. Tapi keluar bertanding atas kapasiti bebas dan mereka ini memiliki pengaruh yang besar. Perjalanan politik yang panjang, adakah kesetiaan kepada individu itu akan turut merubah kepada pecahan undi kepada parti yang saya kira itu bergantung kepada sentimen semasa di sebuah kawasan tersebut. Lain lokaliti lain. Lain lokaliti, lain pula dia punya pandangan, sikap dan pendirian. Kalau kita melihat di Parlimen Batu pada 2018, calon tidak dikenali dan bertanding bebas. Dan calon itu boleh menang dalam pilihan raya yang lepas. Jadi ini yang menyebabkan, saya kira salah satu faktor menyebabkan mengapa Parlimen Batu itu jumlah yang bertanding itu sekitar 10 kan? 10 calon yang bertanding. Maknanya mereka melihat bahawa bertanding atas tiket bebas itu bukan bermakna kita tidak ada sokongan. Ada sokongan. Sebab itulah di Batu itu juga pilihan-pilihan pun ramai. 10 10. Sebab mereka rasa Batu ialah satu tempat yang pernah dieksperimen pada 2018 bertanding bebas dan boleh menang. Jadi itu saya kira faktor yang begitu kuat untuk mereka tertumpu di Batu saja. Di kawasan lain tidak ramai bertindak sedemikian. Jadi Doktor, kalau melihat kawasan panas kan, saya banyak kawasan panas sebenarnya. Tapi contohlah macam Titi Wangsa. Kemudian juga saya sengit di Tambun. Di Sungai Buloh. Jadi macam mana pengundi akan membuat penilaian? Apakah yang akan berkenilai? Prestasi ke ataupun sentimen kepada kepartian ke ataupun apa yang boleh memenangkan seorang calon itu? Saya kira faktor ini pelbagai dan bergantung kepada kecenderungan ataupun pola pengundi itu sendiri. Adakah bagi mereka yang begitu setia dengan parti, mereka terus kekal dengan parti. Bagi yang melihat kepada calon, mereka akan tertumpu kepada siapa dicalonkan. Ada calon itu mesra rakyat, calon itu mampu menyantui rakyat, ada rekod yang baik. Jadi ini merupakan satu yang mereka lihat sangat penting. Dan ada juga melihat isu tersebut. Dia kata tak penting bagaimana isu itu dapat diselesaikan melalui calon tersebut, idea calon tersebut. Dan sudah pasti tidak dapat tidak, ia juga melihat manifesto yang dibentangkan. Sejauh mana janji manifesto itu dilihatnya lebih realistik, lebih dapat dilaksanakan dan tidak begitu menjanjikan bulan, bintang yang tidak, orang kata yang tak mungkin dapat dicapai terutama dalam beberapa tahun ini. Jadi mereka terdapat pelbagai pola pengundian. Jadi gabungan daripada calon
calon yang bagus, parti yang mempunyai sejarah yang stabil, yang pernah menang, pernah mengusahakan, itu juga menjadi satu faktor. Tapi terdapat generasi anak muda sekarang ni, saya kira generasi muda ni kalau kita lihat jumlah pengundi 18 hingga 29 tahun yang mewakili sekitar 28% pengundi di negara kita sekarang, dan juga pengundi 30 hingga 39 tahun yang mewakili sekitar 22%. Kalau kita kira dia ada titik perubahan dan sebagainya, ada sekitar 51% pengundi yang jadi penentu sebenarnya. Sebab itu suasana itu kurang dapat dijangka. Kempen, saya kira parti-parti politik kena begitu dinamik sesuai dengan generasi 51% ini. Maksudnya pendekatan berbeza, budaya popular mereka berbeza, mereka cenderung kepada anime, mereka cenderung kepada K-pop, dan untuk berkempen untuk generasi yang lain, barangkali generasi Bori Marantika yang jumlah semakin mengecil. Jadi kesesuaian cara berkempen menggunakan media sosial perlu disesuaikan jumlah kepulauan. Bayangkan 51% yang jadi penentu, dan semua ini tidak dapat dijangka. Kalau kita lihat pada PRN di Johor, apabila kita buat kajian di sana, memang pertama kali pengundi muda itu bertanding. Maksudnya golongan umur 18 tahun. Tapi kebanyakan mereka ini, mereka mengambil sikap tidak turun mengundi dengan pelbagai alasan. Tapi disebabkan sebenarnya ialah literasi politik yang agak rendah. Walaupun pilihan ini kecil, tidak menggambarkan pilihan raya umum, tapi sekiranya pola tersebut masih berlaku, ini suasana tidak sihat dari segi demokrasi. Jadi peranan sekarang ini bagaimana parti-parti politik untuk menarik pengundi yang 51% itu. Maknanya ia terbuka. Pengundi bawah 39% itu bukan milik sesuatu parti, blok politik dan sebagainya. Terpulang kepada parti-parti bagaimana menyantuni. Sebab salah satu soalan yang kita kemukakan, pernah tak misalnya bersalam dengan wakil rakyat? Maksudnya, sejauh mana wakil rakyat di kawasan itu menyantungi pengundi-pengundi muda. Jadi ini menjadi keceriaan mereka. Mereka tak kenal, jadi mereka rasa tidak ada keperluan untuk mengundi. Jadi ini merupakan sesuatu yang dinamik, yang jadi orang kata kuasa penentu atau kingmaker itu ialah pengundi bawah 40 tahun atau 39 tahun. Cabaran untuk membuat engagement pelibatan bersama dengan YB. Tengok Dayah kan, wanita kan. Adakah berpuas hati dengan representasi wanita dalam penambaan? Sejujurnya saya rasa ini pun menjadi perbincangan tentang pelibatan calon wanita yang keluar untuk bertanding. Ini adalah satu nombor yang agak kecil. Betul ya Prof? Kata 30%. Kalau disasarkan, setiap parti mempunyai kota dan sasaran mereka, saya kira semua parti tidak mencapai tahap jumlah calon mengundi wanita. Antara hambatan tersebut, yang pertama kita lihat ialah dalam situasi politik, ia tidak berkisar soal gender, tidak berkisar soal etnik. Sebaliknya, ia berkisar secara bagaimana untuk menang di satu kursi itu. Itu mereka lebih pentingnya. Faktor ini maknanya mengatasi faktor gender. Tapi tidak bermakna cuba meminggirkan gender. Ini soal nak menang ke tidak. Siapa yang lebih popular di kawasan tersebut. Jadi, walau bagaimanapun, peranan wanita juga boleh dilihat dari segi sebagai juru kempen yang sangat efisien, sebagai pemujuk yang begitu berjaya dan terbukti dalam sejarah pilihan raya. Dan pada masa yang sama kita lihat bila ada beberapa kursi itu cuba ditandingi oleh wanita, kadang-kadang terdapat bantahan daripada kalangan sama ada penyandang lelaki atau lelaki sendiri. Ini masalah gender juga. Kita lihat di kawasan Padang Besar, apabila Ketua Puteri nak bertanding di situ tapi mendapat bantahan. Begitu juga Ketereh juga ada sentimen sedemikian. Begitu juga Tanjung Karang, apabila wanita ditengahkan seolah-olah terdapat berapa. Ini bergantung pada penerimaan setempat sebenarnya. Jadi sudah tibanya parti-parti politik itu lebih peka dan beri laluan. Sebab mereka sudah begitu lama dalam politik, tiba masa mereka, terutamanya wanita yang mereka sudah ada hierarki dalam parti, misalnya Ketua Puteri, mereka perlu juga diberi laluan untuk bertanding, diberikan peluang dan disokong. Sebenarnya mereka dulu pernah menyokong penyandang-penyandang dahulu dan kebanyakan menyokongnya terdiri pada golongan wanita yang memainkan peranan yang sangat besar, sangat aktif, yang sangat efisien untuk meyakinkan pengundi untuk
parti politik yang mereka wakili. Ya, yang harus diangkat tinggi ataupun yang harus ditolak ke hadapan adalah kredibiliti seseorang itu, bukan yang berdasarkan gendernya. Ya, Prof? betul. Okey, ada lebih kurang 1386 calon tentukan kemenangan parti 441 rebut DUN dan 945 merebut di kawasan Parlimen. Dan juga bagaimana pula dengan kita banyak melihat di Semenanjung kan, dari segi Sabah Sarawak pula macam mana Prof melihat? Sebab di Semenanjung ni jumlah partinya, jumlah kerusinya berbeza dengan mungkin sentimen di Sabah Sarawak juga mungkin berbeza kali ini. Ya. Apa yang dapat disimpulkan? Okey, saya lihat kuasa blok politik di Sabah dan Sarawak juga hampir, walaupun tidak hampir menyamai 1/3 untuk dari segi kedudukan kuasa untuk mereka berunding. Jadi dalam konteks Sabah dan Sarawak, ia memberikan sentimen yang berbeza sebab lebih kepada berkisar isu setempat. Isu mengenai perjanjian Malaysia 1963, isu yang meminta lebih banyak lagi peruntukan, dan bagaimana kita lihat berdasarkan tawaran politik yang dikemukakan oleh parti-parti bertanding, nampaknya Sabah dan Sarawak menjadi menjadi perhatian utama parti-parti bertanding di Semenanjung sebab mereka tahu tanpa penyertaan blok politik Sabah Sarawak mereka sukar untuk membentuk kerajaan. Jadi jawatan timbalan Perdana Menteri yang ditawarkan oleh beberapa parti ini menunjukkan pentingnya peranan Sabah dan Sarawak. Tapi bukan sekadar jawatan timbalan Perdana Menteri, tapi ia perlu diikuti dengan kuasa, dengan ada semacam term of reference yang perlu dibuat, bukan sekadar bonika. Itu satu. Yang kedua, isu masih lagi berkisar di Sabah Sarawak, yang isu tentang pembangunan. Sebab kita tahu di Sarawak misalnya, jumlah peruntukan yang diberikan kepada Sarawak misalnya berdasarkan kepadatan penduduk. Kita tahu Sarawak merupakan negeri yang luas, hampir menyamai Semenanjung Malaysia. Bila jumlah geografi yang besar tapi bila kecil, maka peruntukan pembangunan menjadi rendah. Ini menjadi amalan sejak dulu. Jadi perkara ini yang sekarang inilah yang cuba dituntut kembali oleh blok politik di Sarawak misalnya, sebab mereka tahu politik di Putrajaya dalam keadaan yang tidak begitu kuat seperti 20 tahun yang dulu. Jadi dari satu segi ia memberikan satu hikmah politik kepada Sarawak ataupun Sabah untuk menuntut apa yang mereka diperlukan untuk memberi keadilan ekonomi, keadilan sosial, keadilan pendidikan dalam konteks pembangunan. Jadi ini menjadi satu bentuk tawaran politik, boleh juga dalam bentuk manifesto yang boleh memastikan pengundi di Sarawak ke arah parti yang mendukung kepada usaha tersebut. Baik, Prof. Sebenarnya sangat tertarik bila bercakap tentang calon-calon yang baru dan calon-calon yang dicalonkan di suatu tempat yang tidak dijangka. Lagi-lagi dikatakan kerusi panas ya. Jadi nak tahu juga ya, adakah ini sebenarnya boleh membunuh karier politik seseorang ataupun sebenarnya mengangkat supaya untuk pergi ke orang kata mission impossible begitu. So kita tahu ini adalah ada jalan yang mudah tapi memilih jalan yang berliku dan mencabar. Ya. Kalau kita lihat sendiri, Presiden PKR bertanding di kerusi yang majoriti Melayu, sedangkan mereka kata PKH ini kurang mendapat sokongan undi Melayu, dakwaan-dakwaan sedemikian. Jadi ini satu pembuktian bahawa mereka cuba membuktikan bahawa kenyataan itu tidak benar sepenuhnya. Sama juga kursi di Sungai Buloh. Sungai Buloh itu merupakan sebelum itu dimenangi oleh Pakatan Harapan ataupun Pembangkang untuk 3 penggal. Tapi tiba-tiba apabila diletakkan calon baru, ia memberikan satu bentuk sejauh mana calon diletak oleh Barisan Nasional yang dianggap popular di kalangan rakyat Malaysia itu betul-betul popular dan teruji. Jadi ini satu tugas yang begitu besar, dan kalau tidak dipecahkan sagu, mana akan dapat kalau tak pecahkan ruyung, mana dapat sagunya. Begitu juga, itu satu strategi politik untuk menambahkan kursi. Kalau mereka masih berkumpul di kawasan tahu kubu yang kuat, tidak pergi ke kawasan lain untuk merampas kursi, untuk menghasilkan kewenangan kursi-kursi baru, maka mereka tidak akan dapat membentuk kerajaan. Ini bukanlah situasi yang agak baru. Misalnya Pembangkang sebelum ini banyak melakukan usaha-usaha sujud, projek Tanjung. Akhirnya mereka dapat Pulau Pinang. Juga projek untuk Johor. Akhirnya mereka dapat menguasai Johor. Salahuddin daripada PH misalnya bertanding dekat Pulai. Yang dianggap mustahil tapi berjaya.
ini merupakan satu gerak kerja dari segi strategi politik untuk menambahkan kerusi, bukannya satu bentuk usaha untuk bunuh diri, bukan untuk menghukum dan bukan juga satu perangkap politik. Sebab kalau mereka tidak yang dianggap popular tidak bertanding di kawasan mencabar, takkan mereka tidak popular itu dihantar di kawasan tersebut. Ya, ini merupakan satu cabaran politik masa kini. Wah, menarik. Untuk menambah lagi momentum dan juga mungkin adalah percaturan strategi setiap parti yang bertanding. Jadi ada masa 2 minggu untuk berkebir sebelum anda membuat undi dan pastikan anda memilih yang terbaik mengikut firasat anda. Okay, baik, terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Awang Subhan Awang Pawi, pengasis politik, Jabatan Sosial Budaya Akademi Pengajian Melayu Universiti Melaya yang akan sentiasa bersama kami di MSI untuk menganalisis dan mengulas mengupas setiap apa yang berlaku dalam tempoh yang mencabar ini. Jadi kita akan berehat sebentar, jangan ke mana-mana. Okey, kita akan kembali selepas ini dalam Malaysia Hari Ini. Kembali bersama kami dalam Malaysia Hari Ini. Saya dan Fitri Ayah berubah sikit lokasi kedudukan kami sekarang ini. Sebab sebenarnya kami bersama bukan dengan satu tetamu, bukan dua tetamu. Tapi kita ada 4 tetamu. Yang mengungguli anugerah drama terbaik. Pengarah terbaik untuk anugerah Sri Angkasa yang prestisius untuk drama TV. Dan ini pastinya satu kejayaan yang cukup besar untuk bagi TV3 dan Media Prima. Sebab saingannya cukup hebat. Jumlah yang menghantar cadangan banyak, terbanyak dalam sejarah. Tapi dia angkat top 5 kemudian muncul juara. Jadi kiranya terbaik antara yang terbaik. Kita bersama dengan Shahila Harun Shah yang memenangi untuk drama TV terbaik. Juga merupakan perubahan besar kerana penerbitan TV Media Prima Berhad. Terima kasih Tuan Syai. Salam tahniah. Okey, berikutnya. Kita bersama dengan Siti Jasmina Ibrahim iaitu top 5 skrip drama terbaik. Kita bersama dengan Cik Zainul Hisham Samsudin, pengarah terbaik. Semuanya terbaik di sini Dan juga yang di hujung sana. Muhammad Azrai Fahmi Muhammad Zain yang merupakan Gambo TV. Production house yang menjayakan pencipta Pegang Waktu. Ni penulis skripnya. Jadi itulah dengan Syahila. Okey. Adakah ini satu jangkaan ataupun bagaimana debaran menuju ke pentas praktis ni Sebab kali terakhir diadakan 2016. Jadi drama yang ditandingkan ni hebat-hebat. Jadi rumusan awal kemenangan ni. Okey, terlebih dahulu saya nak ucapkan tahniah juga pada Fitri sebab pengacara TV terbaik anugerah Sri Angkasa. Alhamdulillah. Okey, untuk pencipta Pegang Waktu ni nak terima kasih juga kepada Kementerian Komunikasi dan Multimedia kerana menobatkan drama ini sebagai drama terbaik anugerah Sri Angkasa berserta dengan dana kandungan digital berjumlah RM200,000. Ini menyuntik semangat kami untuk menghasilkan drama yang lebih bermutu, yang boleh bersaing dan kompetitif di peringkat antarabangsa sejajar dengan harapan KCOM. Okey, so kalau nak ikutkan kami punya harapan, memang harapan tu pada mulanya memang tinggi juga sebab ada 7 pencalonan kita dapat. Tukar gambaran awal menang tu? Ada sedikit. Tu saya kena cakap juga. Macam Siti Jasmina, dia dapat top 5 untuk penulisan skrip drama dan juga top 5 penulisan skrip radio juga. Macam amazing. Sama juga dengan Zainul, dapat pengarah TV terbaik. Azrai mewakili Gambo TV yang diberi tugas untuk menyelaras kru penerbitan dan teknikal untuk menyiapkan drama ini. Dan ada satu orang lagi yang tak ada kat sini. Tulang belakang kami, Q Haidar. Drama ni diilhamkan oleh Q Haidar. Kami cuma merealisasikan saja impian dia. Mungkin sedang menonton sekarang Kalau tengah tengok, memang dia berkirim salam dan diucapkan ribuan terima kasih pada penonton kan semua. Untuk pelakon. Dia tercalon juga. Tapi itulah kita punya general semua ada yang tumpaslah kali ini. Baik, cabaran kepada preskrip untuk menterjemahkan Kadang idea itu kita nampak mantap tapi sebagai seorang yang berpengalaman macam mana menterjemahkan juga menganalisis sampai jadi satu naskah yang baik untuk pencipta Pegang Waktu ni. Okey, untuk pencipta Pegang Waktu ni dia punya unik dia. Saya dah tulis banyak skrip. Tapi cara saya menerima pencipta Pegang Waktu ni ialah melalui panggilan telefon Q Haidar pukul 2 pagi. Ni kisah benar Kisah benar. Asalnya dia nak bercakap dengan suami saya, nak bercakap dengan Rahman. Nak cakap isu lain, hal lain. Tapi bila dia kata dia tengah nak buat cerita, ada idea ni, cakap nak cakap dengan Kak Jah boleh tak? Dia cakap macam tu. Awak buat apa? Saya nak buat
nak buat cerita kan, tapi nanti dulu kejap. Dia macam tengah adjust, lepas tu dia call balik. Pukul 2 pagi, 2 lebih, 3 tu dia kata, okey, saya nak akad tulis skrip. Lepas tu cerita apa? Saya tak ada cerita, tapi saya ada idea yang saya nak bawa watak ini. Dia punya dah, dia dah nampak image dia tu bagaimana. Dia design watak dulu. Ya, dia design watak dia dulu. Dan dia ada list cast yang dia nak berlakon bersama. Ya. Lepas tu saya kata boleh dapat ke? Saya nak request tu dekat producer. Betul. Kawan-kawan dia kata kalau ada tim ini, dia kata dia nak bersama Gambo, dia nak bersama pelakon ini dan dia nak bersama dia nak skrip ini. Kalau dia dapat request tu diterima semua baru dia buat. Kalau macam satu tak boleh, ni tak boleh, dia stop. Dia memang dah nampak itulah dia. Betul-betul bila saya nak pinang Q Haidar ni, dia minta jambatan emas kat saya. Ya. Memang dia minta Azra, Gambo TV, dia minta Zaino, Jasmina dan dia dah ada pelakon dalam kepala dia. Maknanya dia serahkan tanggungjawab ni pada Jasmina. Ini pelakon-pelakon, pemain-pemainnya, just buatlah. Dan saya dapat list pelakon tu, saya kata ini semua lead ni. Betul. Cerita kita tak ada supporting. Semua lead. Dia kata okey. Saya nak macam dia bukan pelakon ni tau. Dia adalah line up. Adalah senarai pelakon-pelakon ini, ensemble ini boleh tak jadikan satu cerita yang semua ada dunia masing-masing. Boleh gerak jalan, bukan dia kata saya tak nak jalan seorang. Saya nak jalan berlima, berenam tu, bertujuh. Betul. Okey, macam Zaino sendiri sebagai seorang pengarah kan. Bila kita tahu bukan katanya tak ada supporting. Semuanya lead kira dia kan. Cabaran mengarah bersama dengan bintang-bintang yang memang luar biasa. Adakah memudahkan ataupun mencabar? Bagaimana? Pertamanya mencabar. Mencabar kerana hanya ada beberapa orang yang saya pernah bekerjasama, macam Abang Q sendiri, ni movie kedua saya dengan dia lah. Dengan Abang Jalil sendiri. Lepas tu yang lain macam Kak Oji, Balkis, Abang K, Abang Azman Hassan, dan juga ada Haidin Nasir. Yang mencabarnya itulah nak collaboratekan mereka, karakter mereka itulah kan yang mencabar. Itu yang mencabarnya. Tapi blessed, maksudnya bersyukur sebab toleransi mereka yang dan komitmen lah di set tu yang sangat menakjubkan lah. Dan memberikan saya semangat lah untuk direct dia orang. Sebab mereka sangat berpengalaman kan, kalau compare dengan saya sendiri, mereka sangat berpengalaman dan itu yang membantu sebenarnya, just kita capture apa yang mereka persembahkan sebaiknya. Sebab tapi mereka tim semua pada skrip yang hebat, pelakon-pelakon hebat, kameramannya, tinggal nak bergayakannya lagi. Produsernya dan juga editor Hanif dan juga yang belakang tabir semua komitmen yang sangat saya cakap superb lah. Sebab ini mungkin sebab kita buat kali pertama. Saya personal ini telemovie pertama saya dengan TV3. Baik. Ini pertama saya dengan TV3 dan juga Abang Azrai Gambo TV. Ini benda yang pertama. Biasanya kalau benda yang pertama ni ada excitement ni lah. Ada keterujaan untuk kita membuktikan. Tapi bukan untuk membuktikan yang terbaik, membuktikan antara kita. Kita puas. Tampilkan itu ya alhamdulillah diterima juri, diterima oleh masyarakat menonton. Just right, saya tengok title kan dah menang dah. Kan? Macam ada pemikiran dalam pemikiran. Tajuk drama tu pun dah ada lapisan-lapisannya. Dia dapat pula tim yang bagus, pelakon yang bagus. Jadi macam mana pengurusan untuk menggerakkan sampai jadi hasil akhir drama ni? Betul. Pengurusan dia, timing dia masa tu, kita kan antara industri yang paling awal disuruh tutup semasa PKP kan, dan antara paling akhir yang boleh buka masa tu. So sangat mencabar sebab kita kena ada PPP, pegawai penyelia pegawai protokol penggambaran. Ada benda-benda tambahan baru yang sebenarnya menambahkan kos dan juga ada lebih teliti dan sulit sikit pergerakan kita. So kekangan kita kat situ sebab kita mula-mula buat tu kita rasa macam okey, kita nak adapt. Satu, kita dah lama tak shoot dan kita kena shoot. Kedua, kali pertama kita buat telemovie untuk TV3 dan untuk bila-bila pun sebab selama ni kita buat dokumentari, kita buat travelog kan. So tapi bagusnya energi yang bergabung tu dia
dia bagi satu kekuatan. Dia bagi satu kekuatan. Sinergi. Sinergi. Banyak kali kita berdiskusi ni, terlampau banyak kali berbincang sampai awal pagi, pukul 2-3 pagi kadang Q datang markas lah kita panggil office kita. Nampak serius di situ. Betul. So memang sebab kebetulan pula Q dah 2 tahun lebih tak berlakon. 3 tahun. 3 tahun. Dia betul. Itu challenge juga dan wataknya mencabar kan. Wataknya mencabar. Puan Syahila. Saya itulah. Sebab Puan Syahila tadi dia kata nak cakap sesuatu ni. Lagi-lagi nak tahu pasal yang 200,000. Apa yang ni buat tu sebenarnya? Dia yang pertamanya, saya kena cakap terima kasih kepada TV3 juga kerana mempercayai kami. Sebab Azrai pertama kali untuk TV3 buat drama, telemovie. Zainul, Jasmina memang dah terror dah lah. So jadi saya nak yakinkan TV3 masa tu untuk tayangan Raya Haji. Saya kata kalau saya berdapatkan cast ini semua, boleh tak saya pitching? Sebab diorang dah ada line up dah untuk setahun. Tapi itulah saya kata, saya tolonglah bagi saya peluang ni. Saya nak bersama dengan orang-orang baru yang saya percaya mereka ada potensi yang sangat besar untuk menyempurnakan drama ni. Sebab jalan cerita tu dah bagus dah. Jadi Alhamdulillah terbukti tim yang terbaik yang saya ada. Inilah dia peluang yang dijulang. Betul. Alhamdulillah. Dan edisi terdahulu TV3 menang juga. Betul. Ini TV3 menang lagi. Untuk drama TV terbaik. Meneruskan legasi kecemerlangan. Tadi untuk semua. Semua jadi pembangkit semangat. Semoga kita akan dapat lagi melihat karya-karya yang luar biasa daripada ni orang kata A-team lah. Alhamdulillah. Itu berat tu nak galas tu. Dia jadi ringan dah sekarang. Terbukti kalau ada kolaborasi yang baik, sinergi yang baik, hasilnya pun nanti berimpak tinggi. Ya, luar biasa. Alhamdulillah. Jadi kita nak berehat sebentar sebenarnya. Kita nak ucapkan terima kasih sekali lagi. Jadi untuk anda semua tak boleh ke mana-mana sebab bersama dengan kami kita akan sentiasa bawakan pemenang-pemenang yang hebat sebegini. Tepukan sekali lagi untuk semua. Tahniah. Dan kita nak berehat sebentar saja. Kembali selepas ini Malaysia. Petri malu sebab dia pun menang juga. Kita jumpa sama tadi. Okey, kembali dalam MHI. Nampak happy diri macam nak perform je tu. Itulah dia. Kejap lagi saya nyanyi. Kejap lagi awak nyanyi. Tapi sekarang ni saya nak kongsikan sesuatu lah dengan penonton. Ada satu namanya Aduan Jiwa. Aduan Jiwa kini kembali meleraikan kebuntuan dan kekusutan di TV9. Jadi episod minggu ini kata memaparkan kisah derita kecurangan. Jadi wanita tu sakit. Ceritanya lah wanita tu sakit dengan kecurangan suami yang obses kepada wanita lain yang juga isteri orang. Memang pedih ya. Jadi ketika hamil 4 minggu katanya dia diceraikan. Jadi senang cerita anda semua kena saksikan bersama-sama hari Ahad, iaitu hari inilah 6 November jam 10.30 malam. Hostnya di sebelah saya sahaja kita ada Petri Yahya. Aduan Jiwa musim kedua eksklusif di TV9. Ya, dan juga saluran Astro 149. Terima kasih promosikan malam ni di TV9. Okey, kita nak bersama dengan 3 manusia berkulit cantik. Kita nak dengarkan dulu persembahan mereka. Nak dengar persembahan dulu ke kita nak ataupun kita nak Okey, kita ada Nina. Vokal, kemudian kita ada Sarah. Yes. Okey, dan juga Iskandar. Saya. Okey. Kalau ikutkan kenapa dapat nama kumpulan ni begini? Dia macam ni. So basically like lagu kan ada banyak-banyak feelings kan, perasaan. So kadang-kadang dia ada macam manis, ada masam. So kita orang sebagai Lemon Lime akan keluarkan macam perasaan tu lah. Dalamnya. Yes. Tapi bukanlah semuanya dalam keadaan masam ya sekarang. Tidak. Manis juga. Dah berapa lama dah sebenarnya bersama ni? Okay, so basically kita orang 3 orang adalah freelance before this. So start bulan 10 hari tu baru kita orang create Lemon Lime. Bulan 10 tu bulan lepas ke tahun lepas? Bulan lepas. Baru ni. Yes, okey. Bila kita di mana kita boleh jumpa selalu? Okay, so kita orang ada busking juga. Okay, so basically dekat macam AUMB, dekat mana-mana shopping mall lah dekat area KL. Boleh cari Instagram lah. Yes, betul. Okey. Sekarang ni kita nak dengar nyanyian mereka dan juga anda semua jangan lupa MHI setiap hari Isnin sampai Ahad. Esok kembali lagi topik-topik yang berbagai tapi kita debaran PRU masih terasa. Ya, betul. Teruslah kita membuat analisis dalam tempoh yang kritikal ini. Ya, betul. Jadi sekarang ni Lemon Lime, adakah anda bersedia? Lagunya? Lagunya? Baby One More Time. Yes, one more time. Let's go. 1, 2, 3, 4.
Oh baby, baby, how was I supposed to know that something wasn't right here? Oh baby, baby, I shouldn't have let you go. And now you're out of sight, yeah. Show me how you want it to be. Tell me, baby, 'cause I need to know now. Oh, because my loneliness is killing me at night. I must confess, I still believe. When I'm not with you, I lose my mind. Give me a sign. Hit me, baby, one more time. Oh, baby, baby, the reason I breathe is you. Boy, you got me blinded. Oh, pretty baby, there's nothing that I wouldn't do. It's not the way I planned it. Show me how you want it to be. Tell me, baby, 'cause I need to know now. Oh, because my loneliness is killing me at night. I must confess, I still believe. When I'm not with you, I lose my mind. Give me a sign. Hit me, baby, one more time. How was I supposed to know? Oh, pretty baby, I shouldn't have let you go. I must confess that my loneliness is killing